Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kemudian kami ingin membentangkan pembentangan bertajuk Memahami Emosi Remaja. Seterusnya saya ingin membentangkan perkembangan emosi remaja. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Suatu reaksi psikologi yang dipaparkan dalam bentuk tingkah laku gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru dan lain-lain. Emosi kanak-kanak ialah pembentukan awal emosi, iaitu bermula ada emosi pelbagai dan kompleks. Emosi lebih kompleks muncul dan mempunyai konflik, seperti mana mereka mula mempunyai emosi seperti konflik identiti diri, menjadi lebih sensitif terhadap sesuatu, mempunyai kesedaran diri dan perasaan konflik dan ketidakpastian. Seterusnya ialah objektif kajian, di mana terbagi pada 3. Pertama ialah mendalami dan mengetahui definisi dan perkembangan emosi remaja. Kedua ialah mengkaji dan mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi dan cara menangani emosi remaja. Ketiga ialah membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosi remaja. Bagi kajian lepas mula, antara perkara yang didapati ialah isu berkaitan emosi remaja dan kanak-kanak bukanlah satu isu yang baharu bagi masyarakat. Kedua, banyak kajian dan penemuan berkaitan dengan kaedah memahami emosi remaja dan kanak-kanak. Ketiga, penularan wabak COVID-19 membawa kepada satu keperluan pendekatan baharu bagi memahami emosi remaja dan kanak-kanak. Bagi metodologi kajian pula, metodologi adalah kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu. Cara yang digunakan adalah kaedah perpustakaan di mana bahan-bahan yang digunakan adalah seperti artikel, e-book, surat khabar atas talian dan laman sesawang. Seterusnya saya akan membentangkan teori perkembangan emosi mengikut umur menurut Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang penonton Freud dan terkenal dengan teori psikososialnya yang menegaskan bahawa pengaruh sosial dan budaya ke atas perkembangan personaliti seseorang. Beliau juga percaya manusia berpotensi untuk perkembangan psikologi yang sihat dan berupaya mengatasi kesukaran yang timbul dalam proses perkembangan. Teori perkembangan beliau adalah berdasarkan pemahaman berlakunya konflik pada setiap peringkat perkembangan yang tertentu yang mana bermula daripada peringkat bayi sehingga peringkat remaja. Yang pertama adalah peringkat bayi 0 hingga 1 tahun. Pada peringkat ini, ianya dikenali sebagai konflik kepercayaan lawan konflik ketidakkepercayaan. Peringkat ini sangat penting kerana ianya mempengaruhi perkembangan bayi melalui pengalaman-pengalamannya. Bayi mula mempercayai atau tidak mempercayai orang lain. Oleh itu, apabila sesuatu keperluan tidak dipenuhi, akan wujud rasa ketidakkepercayaan yang akan diterjemahkan melalui tingkah laku negatif. Seterusnya, peringkat awal kanak-kanak 1 hingga 3 tahun. Pada peringkat ini, ianya dikenali sebagai konflik autonomi lawan malu atau ragu. Kanak-kanak yang melalui peringkat ini berkeinginan mempunyai kuasa membuat keputusan yang berkaitan dengan aktiviti seharian. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak akan membina keyakinan diri dan autonomi apabila mereka merasa bebas untuk melakukan sesuatu. Mereka juga berusaha menunjukkan dan membuktikan mereka boleh membuat sesuatu yang mereka inginkan dengan kebolehan dan daya usaha mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga adalah peringkat awal kanak-kanak tadika. Peringkat ini dikenali sebagai konflik inisiatif lawan serba salah. Kanak-kanak mula membentuk cara berdikari dan ingin meneroka serta mencuba sesuatu yang baru dan mencabar. Dengan ini, secara langsung atau tidak langsung, mereka akan belajar sesuatu pengetahuan yang baru. Kanak-kanak pada peringkat ini juga akan peka kepada fakta-fakta yang tepat dan salah. Inisiatif yang dimaksudkan di sini merupakan trait yang akan membantu individu itu sepanjang hayatnya. Yang keempat adalah peringkat kanak-kanak 6 hingga 12 tahun. Peringkat ini dikenali sebagai konflik kerajinan lawan rendah diri. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan dan menguasai beberapa kemahiran atau kebolehan seperti kemahiran berbahasa, memahami konsep ruang, kelajuan, masa dan sebab-sebab sesuatu kejadian. Mereka juga memerlukan kepelbagaian bentuk peneguhan positif sebagai perangsang bagi membuktikan kejayaan mereka. Akhir sekali, peringkat remaja 12 hingga 18 tahun. Peringkat ini dikenali sebagai konflik identiti lawan kekeliruan identiti. Pada peringkat ini, remaja cuba mewujudkan identiti dan persepsi sendiri terhadap dunia mereka.
Remaja juga berusaha memahami dan menilai diri sendiri serta cenderung berdepan dengan situasi-situasi yang bertentangan dengan identitinya. Kesannya, mereka akan mengalami krisis identiti. Krisis identiti juga akan berlaku kerana para remaja begitu sensitif terhadap perubahan bentuk badan. Seterusnya ialah penyebab remaja beremosi. Penyebab pertama ialah timbulnya rasa untuk melawan setelah dikenakan hukuman kerana membatasi keinginan diri mereka. Ini bermaksud mereka akan memberontak jika mereka tidak mendapat apa yang diinginkan oleh mereka. Seterusnya ialah perubahan hormon. Ketiga ialah tekanan dari rakan sebaya. Seperti contoh ialah tekanan atau pengaruh daripada rakan sebaya yang berkemungkinan positif maupun negatif. Seterusnya ialah kebimbangan kerana gagal mencapai kejayaan yang diharapkan oleh ibu bapa mereka. Setengah ibu bapa meletakkan harapan yang tinggi kepada anak mereka untuk mencapai kejayaan yang tinggi, tetapi sebahagian kesnya ialah keinginan itu tersebut tidak begitu realistik dan ia akan menyebabkan remaja beremosi. Seterusnya ialah masalah keluarga dan kewangan keluarga. Seperti mana keluarga yang bermasalah kan membuatkan seseorang remaja itu beremosi dan juga akan mengadakan mereka beberapa konflik juga. Di mana kewangan keluarga juga memainkan peranan yang sama. Yang terakhir ialah penderaan fizikal dan emosi serta tekanan akibat perpisahan ibu bapa. Bagaimana cara mengatasi emosi kanak-kanak ataupun remaja? Proses pembesaran kanak-kanak dan remaja mesti melalui pelbagai emosi dan akan kerap menghadapi situasi yang mereka tidak suka. Mengajar mereka memahami dan menyatakan tindak balas emosi yang sihat dalam diri adalah perkara penting dalam membantu mereka berkembang secara emosi. Antara cara-cara untuk mengatasi adalah berfikir dan bersikap positif. Ibu bapa mungkin tidak boleh mengubah situasi buruk yang menimpa mereka, namun begitu, ibu bapa boleh mengubah daripada sudut pemandangan untuk melihat situasi tersebut menjadi lebih positif. Contohnya, mereka berasa sedih kerana mendapat banyak kritikan semasa pembentangan di sekolah. Dalam situasi tersebut, ibu bapa boleh memikirkan dari sudut positifnya bahawa kritikan tersebut sebenarnya dapat memberi manfaat untuk mereka memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Seterusnya, melakukan aktiviti yang menyenangkan juga membawa pengaruh yang positif dan dapat mengawal emosi kanak-kanak maupun remaja. Antara aktiviti tersebut adalah bersukan. Kegiatan ini bukan hanya menyenangkan, bahkan dapat menyihatkan tubuh badan dan mengurangi stres. Selain itu, memberi bantuan kepada mereka yang memerlukan. Hal ini dapat kesan yang positif kepada diri sendiri dan juga diri orang lain. Contohnya, melakukan kegiatan amal, menjadi sukarelawan ataupun mendermakan darah kepada yang memerlukan. Selain daripada itu adalah dengan cara bercakap. Semakin tenang ibu bapa bercakap dengan mereka, semakin mudah bagi mereka untuk menenangkan perasaan dan menahan emosi. Sebaliknya, dengan menggunakan kekerasan atau makian hanya akan membuat mereka semakin parah dan menimbulkan perasaan yang negatif. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosi kanak-kanak dan remaja yang paling utama adalah faktor persekitaran. Definisi persekitaran adalah keadaan yang berada di sekeliling termasuk keadaan fizikal, iklim, sosio-budaya, politik dan interaksi di antara manusia sesama manusia dan alam sekitarnya. Terdapat banyak tokoh yang memberikan pandangan berkaitan tentang definisi persekitaran itu sendiri. Namun, ia dapat dirumuskan bahawa persekitaran adalah segala yang terdapat di sekeliling kita dan mampu mempengaruhi sosio-emosi kanak-kanak. Perkembangan seseorang kanak-kanak amat dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Setiap individu menunjukkan ciri-ciri perkembangan yang serupa dalam peringkat-peringkat pertumbuhan yang tertentu, tetapi berbeza dari segi fizikal, kognitif, emosi dan juga sosial. Okey, menurut teori ekologi Bronfenbrenner 1977, kita dapat 5 jenis sistem persekitaran. Okey, yang pertama adalah mikrosistem, mesosistem, exosistem, makrosistem dan juga kronosistem.
Okay, saya pergi secara ringkas. Mikrosistem adalah merujuk kepada satu persekitaran di mana sebahagian besar sosial individu tersebut dihabiskan. Misalnya bersama keluarga, rakan dan juga guru-guru di sekolah. Okey, manakala mesosistem ini boleh diringkaskan adalah satu pengalaman satu sistem mikro mempengaruhi sistem mikro yang lain. Maksudnya jika kanak-kanak itu mempunyai masalah di rumah, emosi tersebut akan dibawa ke tempat yang lain. Maksudnya jika dia bertemu dengan rakannya, dia akan kemungkinan dia akan meluahkan emosi marahnya kepada rakan sebayanya. Dia mempengaruhi persekitaran daripada rumah, mungkin bawa kepada kawan-kawan dia, ataupun masalah daripada rumah dibawa ke sekolah. Okey, yang ketiga adalah ekosistem. Ia merujuk kepada pengalaman individu yang mempengaruhi individu yang lain. Okey, sebagai contohlah, pelajar pasif mempengaruhi penyediaan aktiviti guru dalam pengajaran. Okey, manakala sistem makro pula dia berkaitan dengan sosial dalam masyarakat, seperti budaya Melayu dan juga budaya Islam. Dia akan mempengaruhi kita. Okey, misalnya saya bagi contoh, dalam agama Islam lebih menerapkan sifat rasa sabar, mengawal marah. Jadi kalau ibu bapa itu menerapkan pembudayaan agama Islam dalam kehidupan harian anak mereka, maka itu juga mempengaruhi perkembangan sosio emosi mereka. Ia akan membentuk sosio emosi yang lebih stabil. Okey, yang terakhir adalah kronosistem. Ia berkaitan dengan garis masa, iaitu sejarah perkembangan sosial individu. Okey, sebagai contoh ya, perbandingan di antara kanak-kanak dulu dan juga kanak-kanak yang sekarang. Kanak-kanak yang dulu belum didedahkan lagi dengan kecanggihan teknologi seperti telefon pintar dan sebagainya. Jadi mereka akan lebih banyak menghabiskan masa bersama kawan-kawan mereka di luar rumah, bermain dengan kawan mereka, berkomunikasi, berinteraksi antara satu sama lain. Maka pembentukan sosio emosi mereka itu akan lebih banyak berbanding dengan kanak-kanak yang sekarang. Dengan adanya telefon pintar dan kebanyakan ibu bapa memberikan telefon pintar kepada anaknya, maka kanak-kanak ini cenderung untuk duduk di dalam rumah dan tidak bercampur dengan kanak-kanak yang lain, tidak berinteraksi. Maka ini juga akan mempengaruhi perkembangan sosio emosi mereka, di mana mereka akan lebih cenderung menjadi seorang yang pendiam, tidak bercampur ataupun tidak mempunyai komunikasi yang baik. Okey, yang seterusnya adalah apakah faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi perkembangan sosio emosi kanak-kanak ya. Okey, dia ada antaranya adalah keluarga, pengaruh rakan sebaya, status sosioekonomi, guru dan sekolah, kebudayaan dan kepercayaan masyarakat, sumber teknologi dan juga pengaruh media massa lah. Okey, pusat ibadat juga mempengaruhi perkembangan sosio emosi kanak-kanak. Jadi saya akan pergi satu persatu secara ringkas sahaja, bermula daripada keluarga. Okey, institusi keluarga memberi pengaruh yang amat kuat dan utama terhadap proses perkembangan manusia. Unsur keluarga ini melibatkan corak kehidupan mereka di rumah, makanan, asuhan dan juga status ekonomi. Okey, sebagai contoh, jika kanak-kanak itu dilahirkan dalam sebuah keluarga yang mesra dengan penuh kasih sayang, dia akan mengalami perkembangan emosi yang sihat. Tapi ia akan berlaku sebaliknya jika kanak-kanak tersebut lahir dalam sebuah keluarga yang porak-peranda ataupun ayahnya dimasukkan ke dalam penjara ataupun ibu bapanya mempunyai sejarah hitam. Ia juga akan mempengaruhi emosi kanak-kanak tersebut, tetapi cenderung menjadi lebih negatif, yang memberontak, yang akan lebih mencari perhatian di luar. Okey, kanak-kanak yang diasuh dan dididik dengan cara yang baik akan mengalami perkembangan potensi tingkah laku emosi yang sempurna. Ibu bapa
memainkan peranan yang sangat penting. Teladan yang ditunjukkan oleh anak-anak adalah sangat penting bagi membentuk tingkah laku yang sempurna, yang positif. Okey, yang kedua adalah rakan sebaya. Okey, rakan sebaya ni adalah orang yang kedua yang rapat dengan diri setiap individu selain daripada keluarga kita sendiri. Jadi dia merangkumi perkembangan intelek, sasiah, emosi dan juga sosial kita. Okey, sebagai contoh ya, jika seorang kanak-kanak itu bergaul dengan rakan sebaya yang rajin belajar, ini akan menyebabkan mereka cenderung untuk menjadi rajin belajar, kerana rakan sebaya yang membawa aura yang positif akan membentuk satu persekitaran yang positif untuk kanak-kanak tersebut dan akan membawa kepada pembentukan emosi dan tingkah laku yang positif juga kepada mereka. Jika mereka berkawan dengan seorang kawan yang bersopan santun, mereka juga akan cenderung sopan santun. Selain daripada ibu bapa juga menunjukkan tingkah laku yang sopan, rakan juga mempengaruhi. Okey, yang ketiga ia berkaitan dengan status sosioekonomi. Status sosioekonomi keluarga yang baik atau tinggi akan membantu perkembangan intelek dan fizikal kanak-kanak ke tahap yang optimum lah. Misalnya ibu bapa yang mempunyai status sosioekonomi yang baik, dia akan berupaya memberi makanan yang berzat seimbang serta kemudahan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Jadi ibu bapa akan berusaha memberikan yang terbaik. Tekanan yang dirasai oleh kanak-kanak itu akan rasa kurang. Setengah keluarga yang mempunyai status sosioekonomi yang agak agak rendah ataupun tidak stabil, tekanan atau masalah tersebut bukan sahaja dirasai oleh ibu bapa mereka, malah turut dirasai oleh kanak-kanak tersebut, dan ini akan menyebabkan emosi mereka akan lebih berfikir untuk tidak mahu belajar. Dia akan cenderung untuk bekerja. Dia sudah mula rasa tekanan-tekanan yang orang dewasa. Sepatutnya sebagai seorang kanak-kanak, dia sepatutnya mempunyai rasa ingin belajar, bergaul dengan rakan, berfikiran yang sebaya dengan umurnya. Pemikiran kanak-kanak berusia 9 tahun sepatutnya berfikiran 9 tahun lah. Tapi tekanan yang dirasai akan menyebabkan kanak-kanak yang berusia kemungkinanlah 9 tahun berfikiran seperti orang dewasa. Dia merasakan beban itu terletak di bahunya. Ia juga tidak bagus untuk perkembangan sosio emosi kanak-kanak tersebut. Seterusnya adalah guru dan sekolah. Okey, guru juga sangat memainkan peranan dalam perkembangan pelajar dari segi intelek, emosi dan juga sosialnya. Okey, misalnya guru yang penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, pintar, berakhlak dan bertanggungjawab lah. Jadi sedia maklum kita sekarang adalah era pandemik, lebih kepada kelas online. Jadi guru-guru pula perlu lebih memahami tentang emosi kanak-kanak di rumah. Kita sedia maklum ramai kanak-kanak yang sangat stres dekat rumah. Jadi guru-guru ini perlu mempunyai satu lagi sifat yang timbang rasa untuk memahami pelajar yang kadang-kadang tidak dapat masuk ke kelas kerana masalah rangkaian jalur lebar dan sebagainya. Guru-guru tidak sepatutnya memberikan tekanan yang tinggi melalui kerja sekolah ataupun ugut pelajar yang tak dapat nak masuk ke dalam kelas online. Ini menyebabkan mereka akan lebih tertekanlah dan juga akan mempengaruhi mereka punya perkembangan sosio emosi. Okay, keadaan sekolah yang kondusif juga serta dilengkapi dengan kemudahan pengajaran dan pembelajaran juga akan membantu perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor kanak-kanak. Okay, jika keadaan sekolah yang tidak kondusif, misalnya terlalu ramai murid dalam satu kelas, kedudukan murid yang tidak betul, misalnya yang tinggi di hadapan, yang rendah di belakang sekali, akan menyebabkan kanak-kanak rasa tak selesa dan juga tidak mahu belajar. Mereka juga akan cenderung menjadi lebih malas ataupun memberontak di belakang. Okey.
Dan sekali adalah dan seterusnya adalah kebudayaan dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merupakan alam kehidupan manusia. Kebudayaan dan kepercayaan masyarakat yang berbeza akan mempengaruhi proses perkembangan kanak-kanak dari aspek sosio-emosi, personality dan juga mental mereka. Misalnya, perbezaan pegangan agama akan membezakan corak hidup dan perlakuan. Yes, memang kita dekat Malaysia ni memang ada macam-macam agama, tapi 3 yang utama adalah Islam, Buddha, Kristian dan juga Hindu. Maafkan saya, 4. So setiap daripada agama itu mengajar nilai-nilai moral yang tersendiri dan ada sedikit perbezaan, tetapi ia juga akan membawa kepada perkembangan sosial emosi yang lebih positif meskipun ada yang berbeza. Misalnya, bagi kanak-kanak yang beragama Hindu, mereka akan lebih menghindari daripada makan makanan daging berbanding dengan kanak-kanak Islam. Bagi mereka, makan daging itu untuk orang Islam adalah biasa yang halal dimakan. Tapi bagi orang yang beragama Hindu, kanak-kanak tersebut mungkin akan ada rasa macam hormat terhadap daging tersebut. Dan mereka tidak akan makan, tapi masih mempunyai nilai-nilai moral yang positif. Okay. Corak hidup mereka juga adalah berbeza. Misalnya kita solat 5 kali sehari semalam. Bagi yang bukan Islam, mungkin mereka tak ada solat 5 kali sehari, tetapi mereka ada aktiviti-aktiviti lain yang mereka lakukan yang diajar oleh agama mereka. Dan seterusnya adalah sumber teknologi. Sumber teknologi merujuk kepada maklumat-maklumat yang diperolehi daripada bahan-bahan seperti surat khabar, majalah, iklan, filem, radio, televisyen dan komputer. Tapi untuk zaman sekarang lebih kepada apa yang ada dekat dalam telefon pintar tu, seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Okay, pendedahan kepada sumber teknologi yang sihat akan meningkatkan kadar perkembangan kognitif, emosi dan juga sosial kanak-kanak. Okay, sebaliknya kanak-kanak yang didedahkan kepada sumber teknologi yang berunsur keganasan, kuning atau kezaliman akan membentuk sikap dan personaliti yang negatif lah. Jadi mendedahkan kanak-kanak kepada teknologi ini adalah satu cara kita untuk meningkatkan mereka punya intelektual, tapi akan mempengaruhi mereka punya perkembangan personaliti lah, sama ada ke arah yang lebih positif ataupun negatif. Kesemuanya adalah bergantung kepada apakah unsur-unsur yang didedahkan kepada kanak-kanak tersebut, sama ada negatif ataupun positif. Media juga berfungsi untuk memberikan informasi mengenai segala aspek di dunia ini. Okay. Ibu bapa yang terdedah dengan informasi mengenai kesihatan kehidupan, budaya akan mementingkan dan mengutamakan faktor pemakanan dan pendidikan anak-anak lah. Ibu bapa, maksudnya ibu bapa yang mempunyai lebih banyak info, lebih banyak pengetahuan berkaitan tentang apa yang terbaik untuk anak mereka. Mereka akan cenderung untuk melakukan perkara tersebut lah kepada anak-anak mereka, berbanding dengan ibu bapa yang kurang terdedah dengan informasi-informasi yang dapat membantu perkembangan sosio-emosi kanak-kanak tersebut. Okay. Pusat ibadat juga salah satu daripada faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Misalnya, anak-anak yang tinggal berhampiran dengan pusat ibadat dan sering mengunjungi pusat ibadat akan dapatlah membentuk sasiah dan juga perkembangan jasmani dan rohani yang lebih positif, di mana kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Ya, mungkin bergantung pada lokasi, tapi ia tidak bergantung pada lokasi juga. Sebagai contohlah, rumah yang dekat dengan masjid, ibu bapa boleh mengajar anak-anak mereka untuk solat berjemaah di masjid. Jadi mereka akan lebih terdedah dengan persekitaran yang positif, aura yang positif, berjumpa dengan orang-orang yang baik. Maka ia akan membentuk sosio-emosi yang lebih baik dan mereka akan mempunyai pemikiran yang positif berbanding dengan orang yang
berbanding dengan kanak-kanak yang kurang didedahkan dengan unsur-unsur keagamaan ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Secara kesimpulannya, tempat remaja adalah berada dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Mereka ini berperanan penting dalam membentuk emosi remaja. Penyediaan keadaan positif dari orang yang terdekat dan teladan yang baik dari orang tua juga akan membantu keadaan emosi remaja. Pengelolaan terhadap emosi remaja sehingga dapat disalurkan ke arah yang positif dan produktif amat membantu emosi remaja.